Kalau tidak tak jelera. Kita kena tahu perkara yang kedua, iaitu kalau kita tengok ni pengarang kitab hadis ni tak serupa cara dia, tak serupa. Kalau kita tengok Bukhari ni, dia start dengan Kitabul Wahyi, Bab Bad'il Wahyi, wahyu. Dia start dengan tu. Orang lain Nasa'i, Abu Daud, gapo Tirmizi gapo, dia start lagu lain kitab dia. Dia start dengan kitab bersuci, taharah. Supaya dalam kitab fiqh lah kira-kira. Dia start lagu tu. Kalau kita tengok Muslim pula, dia start kitab dia lagu lain. Dia start kitab dia dengan bahas cara kau isnad, sanad. Dalam hadis mana-mana bukan dia ada sanad dia ni. Dia start dengan sanad. Dalam apa nama ni, Muwatta, misalnya Muwatta Imam Malik, dia tidak start lagu tu. Dia start dengan bab waktu sembahyang. Dia start dengan tu. Cara masing-masing. Dia tidak start dengan kita kata nak sembahyang pun kena tahu lah. Orang hak sani kata, pihak sani kata, dia kata suci, kena suci dulu nak sembahyang pun. Tahu dah waktu pun kena suci dulu. Tak boleh duduk sembahyang selalu. Kena tahu tempat cuci dulu. Sebab tu dia kata munasabahnya Imam Malik tidak buat lagu tu. Dia buat waktu sembahyang. Cara. Kalau kita tengok Ibnu Majah pula, lagu lain pula. Ibnu Majah pula dia start hadis dia tu dengan ittiba'ir rasul, mengikut rasul. Dia start gitu. Lepas pada tu sahabat pula, saya kau sahabat pula, manaqib sahabat. Orang lain buat manaqib ni hujung. Kalau dalam Bukhari ni kemudian dah manaqib ni cara kekelebihan sahabat, dia tidak dulu lagi. Lepas tu baru cerita cara kau cuma cuci. Situ apa jadi berbeza? Tak serupa. Tak serupa. Kalau kita tengok kitab fiqh kan apa agak seragam serupa. Kita hadis tidak. Kita duk bincang ni hak masyhur, hak umum ni. Tak bincang lagi hak baru ni yang kita sebutkan jenis-jenis kitab hadis ni macam-macam banyak. Hak tu perkara. Hak ni nak cerita ni hak umum dalam masyarakat ni. Orang tahu belaka Muwatta, Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Tirmizi, apa nama ni, Bukhari, Muslim. Tapi apa maksud pengarang dia tu buat berbeza-beza? Ni dia ada kaitan rapat dengan Sunan Sittah tu sendiri. Sunan Sittah tu sendiri. Kenapa Sunan Sittah dipilih? Lepas tu kalau nak kira dari segi tertib mengajinya lagu mana? Tertib mengaji. Dia ada kaitan rapat. Persoalan yang kita sebutkan saat ni. Jadi kalau kita tengok yang pertama tadi yang kita sebut tadi, kalau kita tengok Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud apa buat kitab suci, sebab dia kira dalam kehidupan kita ni dia ada 4 macam. Tak lari daripada ni. Ibadat, muamalat, rumah tangga, munakahat, kita kata. Lepas tu pasal jinayah. Hak mesti mukallaf ni, setiap orang yang akil balik kena buatnya kepada dia ibadat. Dah hak tu lah maksud kita asalnya. Allah SWT buat kita pun untuk ibadat kepada dia. Munasabahlah kalau kita cara ke pasal ibadat dulu. Tapi nak ibadat dia kena ada, kena tahu hak mana dia, syarat dia kena suci. Suci tu lagu mana, kotor tu lagu mana. Munasabahlah kalau bubuh tu. Dia kata. Sebab hak ni semua orang kena ni. Menega tak kena tu, kalau orang tak senega tak apa. Ada juga orang tak menikah. Ada juga dia tidak hakim. Tak perlu dia tahu hukum. Kalau buat kesalahan lagu ni kena denda sebanyak mana, kena diat sebanyak mana, tak perlu tahu tu. Tetapi kalau semaya, zakat, haji, kena tahu hak ni. Sebab tu kita kena sebut waktu dulu munasabahnya kata dia. Sebab itulah dia kata buat tertib tu tertib tadi. Lepas tu kalau kita tengok dalam hadis, kata dia, kalau kita tengok dalam hadis, dalam kubur tu hak mula-mula sekali ditanya tentang apa dia? Ditanya tentang hak dalam kubur. Nabi SAW beri cerita ni, orang ni kena seksa ni, kena azab kubur ni orang ni. Sebab apa? Sebab dia tidak jaga, tak cara cuma cuci. Maknanya hak mula-mula sekali, akibat permulaan dia tak jaga cuma cuci, kena seksa dalam kubur.
Itu permulaan akhirat. Lepas pada tu, apabila dah kotor, dah najis, sembahyang pun tidak sah. Di akhirat besok, mula-mula sekali tanya, apa dia? Tentang sembahyang. Tentang sembahyang. Jadi maknanya sembahyang dengan cemar ni, kotor, najis gapo ni, suci, penting ni. Sehingga kalau hak permulaan lepas pada kita mati dalam kubur, hak tu tanya, sembahyang suci. Kena seksa orang tu pasal tidak cara. Kalau lah dia tahu cuma cuci, tak akan kena seksa lagu tu. Ni dia tak cara, tak habis berat. Maka semaya dia tu pun tak sah. Akhirat besok hak peringkat kedua kena seksa pula situ. Sebab apa? Semaya tidak sah. Jadi perkara ni kedua-dua perkara ni alam barzah mula-mula sekali tanya cara ke cuma cuci tu. Lepas tu alam mahsyar tu mula-mula pula tanya cara kau semaya. Jadi hak dua perkara ni penting ni mula-mula. Jadi kita kena start ni dululah. Itu alasan dia. Sebab tu dia buat cara kau cuma cuci, lepas tu cara kau semaya. Hak kaitan dengan hak tu lah. Ini cara dia. Tirmizi, Nasa'i dan Abu Daud. Apa ni Imam ni Malik pula. Imam Malik pula dia buat tajuk waktu. Tajuk waktu. Apa waktu? Dia nak ceritanya waktu ni lah segala-galanya dalam hidup kita. Masa ni lah segala-galanya dalam hidup kita. Modal kita. Kita nak buat gapo dalam hidup ni. Selagi ada masa, ada waktu untuk kita. Dalam sebanyak-banyak waktu ni, paling penting sekali waktu gapo. Waktu tu tengok Tuhan bersumpah, wal-laili idza wad-duha, demi waktu duha, wal-laili idza saja, wal-laili demi malam, demi matahari. Apa matahari tu berkait dengan waktu juga. Bulan, demi siang, demi waktu subuh. Waktu berlaku. Nak rayaknya waktu-waktu tu penting berlaku tu. Kena ambil berat berlaku tu, kena jaga berlaku. Kalau tidak, kerugianlah kita. Wal asr. Akhir sekalinya wal asr. Masa semua sekali lah. Tak kira lah subuh ke, petang ke, malam ke, tak kira. Masa lah hakikatnya. Manusia ni rugi. Hak tidak ruginya apa dia? Beriman, beramal soleh. Orang beriman, orang beramal soleh, hak mana nombor satu sekali? Hak berkait dengan masa. Hak ni lah rugi. Kalau dia tak pandai, tak kena jaga semaya, waktu semaya, hak tu bagi orang Islam nombor satu sekali. Kalau dia jaga hak tu, fahuwa lima siwaha adhiya. Kalau dia tak jaga hak tu, hak lain kau dia tak jaga. Kalau dia cara hak tu, hak lain pun dia akan cara. Maknanya seorang yang mengenal budi, yang kenal Allah SWT. Apa dia tidak akan caranya, dia tidak akan jaga masa untuk bertemu sebentar, untuk bermunajat dengan Allah SWT sebentar pada masa-masa dia tentukan. Apa dia tak secara? Siapa dia Allah SWT itu? Segala-galanya. Kalau ayah seorang itu berbudi kepada kita, kerana sikit ya kita ingat semua tu, kita tidak langgar perintah dia, kita tidak deraka, kita mengenal budi, kita malu halah dengan dia. Kita malu. Kenapa? Dia ada berbudi dengan kita sikit. Allah SWT gapo? Banyak. Tak patut ke kita jaga dia, orang setara ni? Kalau hak setara ni kita tak jaga, tak melera, hak lain kecil hakikatnya. Kalau dia jaga hak lain, ni pasal tak kenal orang. Tak kenal. Orang hak sikit dia jaga, hak wui sikit. Orang hak wui banyak segala-galanya. Kalau dia tahan nafas, biar cemas sebentar ya udara, habis mati selan. Hak tu dia tak fikir. Orang hak dah wui pitih ke dia tu besar benar orang tu. Ni pasal tak erti lah. Tak kenal Tuhan. Kalau hak kenal Tuhan semua, semaya tu. Itulah hak tu kita kena jaga nombor satu. Itu Imam Malik cara dia bagi kot tu. Hak tu sebenar. Sebab semua cuci, tak ada kain, tak ada gatugan ni, boleh lagi jaga waktu Allah SWT tu. Tu pentingnya. Sebab itulah dalam keadaan orang tak ada kain, tak ada gapo kan, boleh juga dia semaya. Tak boleh ingat Tuhan, boleh juga ingat Tuhan dalam keadaan lagu mana. Dalam keadaan bagi kotor tak boleh semaya. Tak boleh semaya lah, tak ada lah. Sebab cuci tak timbul dah tu, nak semaya lagu mana dah. Mari kotor kita kata. Lepas tu tak boleh ingat lah Tuhan. Boleh. Tuhan kena ingat semua. Jadi kena ingat Tuhan tu setiap waktu.
Waktu yang paling istimewa iaitu waktu kita ingat Tuhan.